أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Seperti biasa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, muadzin yang mengajak kita untuk bertakbir. Allahu Akbar. Artinya kita diajak untuk bertakbir, mengingatkan kita satu ketika, entah esok lusa, kita akan dibaringkan dan kemudian kita akan ditakbirkan sebanyak 4 kali. So sebelum tiba waktu itu, bila panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya marilah sama-sama kita bertakbir di belakang imam. Seterusnya Tuan Imam yang mengajak kita untuk merenung, mengajak kita untuk insaf bahawa lidah ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan reward, Allah bagi gaji dengan lidah yang kita gunakan ni tadi. Nampak dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwa illa man amara bi sadaqah aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kita sama-sama renungkan dalam solat kita sebentar tadi, tak ada kebaikan bagi najwa. Apa najwa ni? Ramai orang nama najwa kan. Najwa iaitu perbualan mereka, melainkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berbual tu mereka yang menyuruh kepada sedekah, itu menyuruh perbuatan sedekah baik, atau ma'ruf, ataupun menyuruh kepada kebaikan, atau islahin bainan nas, atau you plan macam mana untuk membuat islah, kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik dan membaikkan keadaan. Tengok dua kelompok ni bergaduh, maka kita pun plan, bincang, discuss macam mana. Itu dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam 3 yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perbincangan kita, sembang-sembang kita, mudah-mudahan tidak lari daripada 3 konsep ini tadi. Seterusnya pengerusi yang ada di jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin, muslimat, ayahanda dan bonda, kanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam tadi kita sudah berniat untuk mati fi sabilillah, mati menjadi mujahidin yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kata Nabi, wa in mata ala firashi, tapi intention dia untuk mati sebagai mujahidin itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selamat berjumpa pada tirai pembukaan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh orang sambut birthday dia, akan tetapi mengingati kelahiran Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam akan memudahkan urusan kita untuk berselawat. Tiap-tiap hari Jumaat kita diingatkan menerusi surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan Allah mewajibkan untuk kita berselawat dalam tahiyat kita. Adakah itu cukup? Is that enough? Pada hari Jumaat kita diingatkan untuk memperbanyakkan selawat, and then pada setiap tahiyat ada selawat, Allahumma salli ala Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa. Dan kalau Allah dan para malaikatnya senantiasa, maka malulah kita kalau kita tak masukkan tadi la khaira fi kathirin min najwahum tadi, kita masukkan dalam bab ma'ruf
ma'ruf atau islahin bainan nas ataupun sedekah tadi, portion untuk kita berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan awal bulan Rabiul Awal ini tadi menambahkan lagi entusiastik kita, semangat kita untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semangat untuk kita spread the information about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal bulan ini suka saya ambil kesempatan untuk sama-sama kita mengingatkan doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekali lagi mengingati Al-Imam An-Nawawi yang banyak jasanya pada kita, mengarang pelbagai kitab, termasuklah Matan Arba'in, termasuk juga kitab fiqh yang menjadi rujukan, iaitu Al-Majmu' bagi mazhab Asy-Syafi'i. Jadi mengingati Imam An-Nawawi, kita doakan bumi tempat berdiamnya Imam An-Nawawi dulunya, iaitu kota Damaskus di Syria, yang sekarang ini menjadi bumi pertumpahan darah antara kejaman Bashar al-Assad yang mendukung ajaran Syiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu para mujahidin dan mujahidat di bumi Syria yang sedang mengalami musibah itu. Jadi insya-Allah sama kita doakan dan sama-sama kita amalkan doa Nabi bila indama ra'al hilal. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis yang menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila setiap kali, saya sebut ni dulu masa sebelum orang heboh nak sambut bulan, nak sambut tahun baru. Dia kata kenapa kena sambut tahun baru? Siapa yang mengajar kena sambut tahun baru? Ding dong pukul 12 malam, pom pam mercun, bunga api. Orang miskin berlambak ramai lagi yang tidak terbeleng. Tapi bunga api dilemparkan jauh ke udara. Jadi kalau nak sambutlah tiap-tiap kali munculnya anak bulan baru. Ramai-ramai kumpul selepas solat Isya, tengok anak bulan, dan kemudian baca doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang warid, yang ada resource, yang ada authentic hadis yang boleh kita rujuk. Itu apa dia? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, jadikanlah hadirnya anak bulan baru, bukan tahun baru, Happy New Year, tapi ya Allah jadikanlah datangnya bulan baru ini dengan membawa yumni, keberkatan. Kita kan nak keberkatan. So Nabi SAW mengajarkan kepada kita minta keberkatan tiap-tiap awal bulan bila tengok anak bulan. Jadikanlah datangnya anak bulan baru ini dengan membawa keberkatan, wal iman, dan meneguhkan lagi iman, wassalamati wal islam, dengan membawa kesejahteraan, keselamatan, dan menambahkan lagi our understanding about our religion Islam. Wahai anak bulan, Tuhanku, Rabbi wa Rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba ajar kawan-kawan kita non-Muslim tu, dan kita yang lead. Kan kita ni Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita imam, we leaders bagi golongan muttaqin, dan kita adalah example untuk golongan yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya suka menyambung apa yang telah pun saya mulakan tempoh hari, itu berkenaan dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan peristiwa akhir zaman, atau yang disebut sebagai asyratus sa'ah. Dari rujukan saya dari kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Arifi yang
tajuknya Nihayatul Alam, End of the World. Bagaimana terangkan di situ beberapa tanda dan dibahagikan asyratus sa'ah, pembahagian tanda-tanda kiamat ini pada tanda-tanda yang kecil dan tanda-tanda yang besar. Tempoh hari daripada 131 kita ambil 3, dan yang ketiga tu merupakan diperkirakan sebagai peralihan di antara tanda kiamat kecil dan kemunculan tanda-tanda kiamat yang besar, iaitu dengan kemunculan Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi alaihi salam, yang mana kita telah pun jelaskan dari mana dia datang, keturunannya, namanya, dan mudah-mudahan semua dakwaan palsu yang selama ini kita dengar berkenaan dengan Al-Mahdi, dengan pencerahan, dengan perbincangan tempoh hari, sedikit sebanyak akan memberikan kepada kita satu informasi untuk kita mendapatkan maklumat yang betul. Seterusnya kita lihat sebut tadi peralihan between tanda yang kecil pergi kepada tanda yang besar. Para ulama telah menyimpulkan tentang kita nak kata macam mana kronologi ataupun susunan, walaupun kita tak boleh kata this will be the first, second, third, fourth, tapi kesimpulan yang dibuat oleh para ulama berdasarkan pada penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga apa yang disimpulkan oleh para sahabat yang merupakan the students, companions the Prophet sallallahu alaihi wasallam, yang lebih memahami kerana mereka muayasyah, mereka hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh kita simpulkan tanda-tanda kiamat yang besar dimulai dengan kemunculan Dajjal. Seterusnya turunnya Isa alaihi salatu wassalam again di bumi berhampiran dengan kota Damsyik, kota Damaskus, dan kemudian khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Selepas kewafatan Isa alaihi salatu wassalam, keluar golongan Ya'juj wa Ma'juj, iaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Zulqarnain, yang selama ini mungkin kita dengar Alexander the Great. Which one? So sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menjelaskan siapa Zulqarnain, iaitu cerita berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Seterusnya salah satu khusuf kubra, iaitu gerhana besar, kemudian keluarnya dukhan, asap, diikuti dengan khurujud dabbah, iaitu binatang daripada dalam bumi, kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat, kemudian narun tasuqun nas di mahsyarihim, kemudian api yang mengiringi manusia menuju ke mahsyar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya suka ambil kenaan dengan Al-Masihud Dajjal. Walaupun kita boleh baca, kita boleh diskusikan, saya ambil keberkatan Rabiul Awal ini untuk kita bincangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan Dajjal. Mana Dajjal? Siapa Dajjal? Jin ke dia? Manusia ke dia? Kalau jin, bagaimana pula dia berurusan dengan golongan, dan di mana dia duduk sekarang? Bermuda Triangle ke, segitiga emas tu, ataupun tempat lain, ataupun dekat dengan kita ke? Huwa rajulun min bani Adam ja'alallahu lahu qudrat laysat li ghairihi min al-bashar. Simpulannya, dia ni lelaki, seorang lelaki, dia tidak perempuan, dan dia tidak khunsa. Dia lelaki daripada kalangan Bani Adam, kalangan manusia. Dia bukan daripada kalangan jin. Makkanahullahu minha ikhtibaran wa imtihanan li imanin nas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Dajjal ini tadi, of course daripada zuriat keturunan Bani Adam atau zuriat keturunan manusia, sebagai ikhtibar,
untuk menguji keimanan manusia. Waqad hadzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ittiba'ihi fi dhalalihi wa akhbarana an sifatihi al-khalqiyah wal khuluqiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun memberikan warning, amaran berkenaan dengan kemunculannya, berkenaan dengan sesiapa yang mengikutinya maka sungguhnya mengikuti kesesatannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang sifatnya, sifat fizikal dia dan apa yang akan dilakukannya. Khuluqiyahnya maknanya dia kalau kita bercakap tentang akhlak yang baik, macam mana pula keadaan akhlak yang ada pada Dajjal ni tadi. Dia tunjuk kekuatannya. Wa nahnu natakallamu huna 'anid Dajjal. Kenapa kita bercakap tentang Dajjal? Kalau tak payah bercakap tentang Dajjal tak boleh. Kita cakaplah tentang benda lain. Ni GST lah, macam-macam ni. Masa GST semua tadi kita kena cakap tentang Dajjal. Why? Al-ilmu bi syai' khairun min al-jahli bi. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang Dajjal. Jadi apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal itu tak boleh kita kesampingkan, taruh tepi. Kita ada agenda lain. Yes, of course we have a lot of agendas, tapi yang ini pun kita kena bincangkan. Kerana al-ilmu bisyai', mengetahui sesuatu itu lebih baik daripada al-jahl, jahil tentangnya, tak tahu apa-apa berkenaan tentangnya. Waqad kana Hudzaifah bin al-Yaman yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an asy-syarri makhafata an yudrik. Hudzaifah bin al-Yaman dia bertanya, setiausaha. Kita boleh kata Hudzaifah bin al-Yaman ni setiausaha peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta rahsia berkenaan dengan golongan munafik pun disimpan oleh Hudzaifah bin Yaman. Jadi Hudzaifah banyak bertanya tentang berita-berita kejahatan, makhafat. Maksudnya kerana dia takut, kerana takutnya dia dengan dia bertemu dengan kejahatan itu tadi, maka dia bertanya in detail, kalau begitu bagaimana ya Rasulullah, apa preparation? Maka kalau Hudzaifah bin Yaman yang hidup bersama dengan Nabi 1400 tahun yang silam, for sure kita yang sudah menghampiri berita-berita berkenaan dengan tanda-tanda kedatangan kiamat ini lebih-lebih lagi dituntut untuk membuat preparation untuk diri kita. Dalam masa yang sama orang akan bagi tahu, kalau dah bincang tentang Dajjal, bincang tentang tanda-tanda kiamat, maka kita berusahalah untuk mendatangkan seramai-ramainya umat Islam ke dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan menarik tangan orang daripada melakukan kejahatan. Barulah jadi apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah saudaramu sama ada dia zalim ataupun dia dizalimi. Sebab itu sahabat tanya, kalau yang dizalimi memanglah kena tolong, tapi kalau yang zalim pun nak kena tolong juga. Jadi kata Nabi, yang zalim itu tolong dia dengan cara stop dia daripada melakukan kezaliman. Jadi begitulah bila kita mempelajari peristiwa, tanda-tanda tentang peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kiamat ni tadi, artinya reaksi yang perlu kita ada adalah mengajak manusia untuk takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat. Seterusnya, fad-dajjal a'dhamu fitnah. Dajjal ni merupakan fitnah yang paling besar daripada segala fitnah yang ada. Khafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi minha, hadzara. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu concern dengan umatnya, dan Nabi mengingat, wa khawwafa wa anzara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menakut-nakutkan, tidak, tapi memberikan satu peringatan, amaran yang keras. Lima ma'ad dajjal min asy-syubhat wal fitan. Kerana dajjal ni dia membawa bersama fitnah dan syubhat,
ma'adda'i dajjal annahu rabbul alamin, sehingga bila tiba waktunya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dajjal akan memberitahu manusia bahawa dia adalah Rabbul Alamin. That's why bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini, aku bagikan salat yang untuk aku dan untuk hamba-Ku itu jadi dua. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mengadu kepada the Almighty Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, bila hamba-Ku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menjawab, majjadani 'abdi, sungguhnya hamba-Ku telah memuji aku. Ada jawapan pada ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan lagi rahsianya, bila Dajjal muncul, dia akan menyatakan ana rabbul alamin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang kita berbalah, ini tak baca bismillah, ni Wahabi. Itu yang Mekah tak baca bismillah. Kan? Jangan duk tengok yang berbeza bismillah baca kuat dengan bismillah baca perlahan. Ya. Tengok ni hadis kursi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya dalam solat tadi, ya Allah, jadikanlah until the end of my life I can say your name Allah. Lepas itu yang kita bisik tu, sebut la ilaha illallah. Masa saudara-saudari kita sedang nazak tadi, kita sebut la ilaha illallah, sebut nama Allah. Kerana bila Dajjal datang, orang boleh lupa untuk sebut Allah. Kerana dia mengaku ana rabbul alamin. Siapa ana tu? Iaitu Dajjal rabbul alamin. Dan ini diberitahu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita sebut tadi, from the beginning, mengetahui berkenaan dengan Dajjal ini adalah sangat penting. Adalah sangat penting, walaupun kita disibukkan dengan other discussion. Tapi jangan lupa untuk berbicara, untuk explain, untuk ada understanding about Dajjal. Hatta kalau anak kecil kita pun kita ajarkan tentang Dajjal, supaya mereka tak ikut tutup mata sebelah. Baik, tasmiyatu bil Masih ad-Dajjal. Kenapa dinamakan Masih ad-Dajjal? Summiya bil Masih li'annahu mamsuhul ain al-yusra. Dinamakan sebagai Masih ad-Dajjal. Kan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pun biasa baca, wa min syarri fitnatil Masih ad-Dajjal. Isa pun dipanggil Al-Masih juga, Al-Masih. Tapi yang ditunggu oleh Zionis dalam protokol of Zion bukan tu. Sebab tu dia sebut Antichrist, bukannya Isa. Yang ditunggu ni Ad-Dajjal, Masih Ad-Dajjal. Baik, sebab itu diterangkan di sini, Al-Masih maknanya mamsuhul ain. Mata belah kiri dia tu a'war, buta, cacat, tak nampak. Fahuwa a'war la yara illa bi'ainin wahidah. Dia boleh tengok sebelah mata je, bukan dia mata dia satu. Yang selama ini maknanya maklumat yang dimanipulasikan. Dia kata ada budak lahir dengan mata satu lah, itu ada maknanya kecacatan. Dia bukan mata satu kat sini, mata dia ada dua-dua belah, tapi cacat, maknanya buta di sebelah kiri. Baik, dikatakan juga perkataan Masih di sini yusamma al-Misih, baris bawah, wa qila al-Masih bil kha al-mu'jam, li'annahu yamsahu al-ard wa yasiru fiha kullah. Kerana dia perkataan masaha ni, famsahu bi ru'usikum, maknanya apa? Sapu.
kan. Sapu tu orang bila corruption tu sangat, hang sapu semua, ambil ke hang semua, aku satu pun tak ada. Sapu, masaha. Jadi al-masih di sini dikaji oleh ahli-ahli bahasa. Maknanya dia sapu seluruh muka bumi ni. Dia boleh pergi ke seluruh pelosok muka bumi ni. Damansara Jaya ke, Utama ke, Damansara apa entah, Intan ke apa lagi, semua dia sapu. Semua dia datang kecuali Taibah, kecuali Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan perkataan Masih. Baik Dajjal, li'annahu dajjal, daripada perkataan dajjal, ghatta wa mawwaha wahtala, wa dajjalu akbarul kadhib. Perkataan dajjal kerana dia menutup kebenaran. Dialah orang yang menutup kebenaran. Kenapa menutup kebenaran? Kan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, the Lord of Rabbul alamin, of al-alamin. Jadi yang the Lord, pemilik, penguasa ni adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Dajjal. Tapi Dajjal ni kerana dia akbarul kadhib, dialah penipu yang paling besar. Baik. Sebelum saya lupa, ada orang kaitkan ilmu David Copperfield tu, dia ambil katanya ilmu Dajjal. Wallahu a'lam. Yang jelasnya ada dia berhubungan dengan golongan jin. Wallahu a'lam. Baik. Mada yad'i Dajjal? Apa yang dia bawa, ajaran dia, dia dakwa dia ni sebagai apa? Of course tadi dah sebut ana rabbul alamin. Ad-Dajjal yad'i annahu rabbul alamin. Dajjal ni dia mengaku bahawa dia rabbul alamin, dia Allah. Wa yad'una an-nas ila al-iman bidzalik, dan dia mengajak, bahkan dia paksa manusia untuk beriman, untuk percaya bahawa dia adalah rabbul alamin. Jadi besar peranan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, peranan al-Fatihah di dalam solat itu tadi. Jadi kalau kita terus biarkan orang-orang Islam tidak mendirikan solat, ini bukan masalah kubur masing-masing. Memang semua orang tahu dah kubur masing-masing, kan? But then untuk menyelamatkan mereka daripada keadaan ini tadi, kerana manusia akan ada zuriat keturunan, from generation to generation, dan kita pun tak tahu pada generasi manusia yang mana munculnya Dajjal ini tadi. Kan tetapi kita kata bila sebut berkenaan dengan fitnah Dajjal ni, dia tak sebut alhamdulillahirabbil alamin, dia sebut ana rabbul alamin. Dan dia paksa orang suruh beriman, suruh mengucap. Sebab itu kita sangat sedih dengan keadaan saudara-saudari kita muslimin muslimat di Syria. Ini bukan isu perbezaan mazhab. Bila mana kita tengok gambar-gambar, ada gambar Bashar al-Assad, and then saudara-saudari kita muslimin muslimat dipaksa untuk mengucapkan la ilaha illa Bashar. Maksudnya kita pun pandai translate kan, la ilaha illa Bashar, tiada Tuhan melainkan Bashar. You nak jadi apa? You nak ikut perangai Dajjal? Dia tak sebut la ilaha illa Dajjal, tapi dia suruh orang patuh pada perintah dia. Ana rabbul alamin. Lidha qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mengaji, memahami, mendalami ilmu tauhid, sifat Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dajjal a'war wa inna rabbakum laysa bi'awar. Hadis riwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Kitabul Fitan, dan begitu juga Imam Muslim di bawah tajuk Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal ni a'war, buta, cacat mata dia, dan Tuhanmu tidaklah buta, tidaklah cacat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu kisah penting berkenaan dengan seorang remaja bernama Ibnu Sayyad, yang kalau kita baca berkenaan dengan Dajjal, ada dimasukkan di situ kisah Ibnu Sayyad.
Siapakah Ibnu Sayyad? Fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil Madinati gulam Yahudi. Seorang kanak-kanak disebut gulam di sinilah, tapi sebenarnya dia sudah boleh dikategorikan sebagai remaja. Boleh juga panggil gulam. Gulam ni biasanya yang sudah mumayyiz, umur 10, 11, bila naik ke remaja tu. Ya. Baik, nama dia Ibnu Sayyad. Ishtabaha amruhu wa syakka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu huwa ad-dajjal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat khabaran yang terperinci dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Dajjal, tetapi ada sifat kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan bersangka buruk, tapi ciri-ciri itu dilaporkan di sini ada pada ciri-ciri Dajjal ada pada Ibnu Sayyad. Jadi sebab itu waqa'a lahu hadis ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia nak find out berkenaan dengan Ibnu Sayyad. Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, iaitu anak pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Umar ibn al-Khattab, Umar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Di mana? Di kota Madinah lah. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin qibala Ibn Sayyad hatta wajadahu yal'abu ma'a as-sibyan 'inda atmi Bani Mughalam. Maksudnya semasa Umar bin Khattab menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia nampak Ibnu Sayyad. Siapa yang nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selaku remaja dia bermainlah dengan remaja, dengan kanak-kanak yang lain dia bermain. Waqad qaraba Ibnu Sayyad yawma idin al-hilm. Jadi kata Abdullah bin Umar, waktu tu umur dia al-hilm, iaitu umur baliglah. Hilm di sini mimpi, maknanya mimpi menunjukkan dia tanda dia akil baligh. Umruhu qaribun min 15 sana, hampir umurnya 15 tahun. Falam yash'ur hatta daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahrahu bi yadihi. Dia tak sedar, dia sibuk tengah main gitu. Jadi Nabi datang daripada belakang, Nabi pun tepuk bahu dia. Nabi pukul belakang dia. Tak kuatlah. Tapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibn Sayyad. Kerana Nabi nak find out ni. Ya. Nabi tu tanya dia, "Atashhadu anni Rasulullah?" Adakah engkau bersaksi bahawa aku ni Rasulullah? Kan apa? Maknanya kita tahu anak-anak kita ni memanglah dia dah memang dah Islam lah, daripada ibu bapa yang Muslim. Akan tetapi kita mesti juga mengajarkan mereka syahadah supaya mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah, dan kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Ibnu Sayyad, kenapa kalau nak ke dia muda lagi, dia budak, dia remaja, kenapa nak kena tanya begitu? Fa nadhara ilaihi Ibnu Sayyad, bila Rasulullah tanya begitu, dia pun tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Ashhadu annaka rasulul ummi. Tengok jawapannya. Dia kata, aku bersaksi sungguhnya engkau adalah rasul ummi, rasul kepada orang-orang yang buta huruf. Baik, kalau rasul pada orang-orang yang buta huruf, maksudnya dia ada betul ya. Kan? Tapi kalau nak jawab, jawablah na'am. Jangan jawab yang mengelirukan. Okey, aku bersaksi bahawa sungguhnya engkau adalah rasul kepada orang-orang yang buta huruf. Maknanya kalau dia tak buta huruf, Muhammad tu bukan rasul dia. Begitu. Kemudian summa qala Ibnu Sayyad li Rasulillah, atashhadu anni Rasulullah. Dia tanya balik Rasulullah. Ini budak ni bukan dia ada masalah pada akal, tidak. Tapi Ibnu Sayyad dia tanya balik Rasulullah, atashhadu anni Rasulullah, adakah engkau bersaksi aku ni Rasulullah? Dia tanya balik Nabi, adakah engkau bersaksi bahawa aku ni Rasulullah?
Farafadahu Rasulullah pun tolak dia. Tak jawab. Wa qala, tapi Nabi SAW menjawab tolak begitu. Maknanya Nabi menunjukkan kemarahan. Pula ditanya pula dia tu Rasulullah. Dia kata, amantu billahi wa birusul. Kata Nabi SAW, aku beriman pada Allah dan pada sekalian rasul-rasulnya. Thumma qala lahu Rasulullah SAW. Rasulullah tanya dia pula soalan yang lain. Mada tara? Apa yang kau lihat sekarang depan? Qala Ibn Sayyad, ya'tini sadiq wa kadhib. Dia kata, datang kepada aku, yang ada depan aku sekarang adalah sadiq dan kadhib. Maknanya dia nak kata yang mana satu yang penipu, Muhammad ke Umar? Kalau dia nak kata Umar penipu, maknanya Nabi sadiq. Kalau dia kata Umar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khullit 'alaika al-amr. Dia kata sesungguhnya syaitan telah menguasai pemikiran sehingga kau tak nampak kebenaran. Patutnya jawab je lah. Ada dua insan, kalaupun dia tak kenal nama Nabi Muhammad ataupun dia tak kenal nama sahabatnya Umar ni, tapi dia kata ya'ti ni datang kepada aku seorang yang pendusta dan seorang yang benar. Baik, inni khaba'tu laka khabi'an, aku simpan satu rahsia. Faqala Ibn Sayyad, huwa dukh. Bila Nabi sebut sungguhnya aku simpan, aku tahu berkenaan dengan diri. Kemudian Ibn Sayyad jawab, huwa dukh. Oh, itu dukh. Dukh ni apa dukh? Dukh ni adalah singkatan perkataan dukhan. Dia bukan macam orang Indonesia. Dulu saya kawan orang Indonesia di luar dulu, dia kata dubes. Dubes mau datang. Apa dubes? Dubes rupanya duta besar. Dubes. Bukan. Tapi kerana budak ni dia nak sebut dukhan. Tapi dia nak sebut dukhan berkenaan dengan asap. Tapi dia nak sebut dukhan tadi dia terhenti duh. Dia kata begitu. Baik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhsa'u falan ta'du qadrak. Maknanya aku tak suka dan aku tak mau nak menghitung kemampuan. Faqala Umar bin Al-Khattab, dharni ya Rasulullah adrib unuqa. Umar dia macam biasalah, penyelesaian dia, Rasulullah kalau begitu biarkan aku tamatkan riwayat dia. Dia tak mengaku engkau Rasulullah, dia apa lagi? Sedangkan dia dah akil balik lah. Wajib untuk beriman pada Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, iyakun huwa falan tusallat alaih. يعني إن كان ابن صياد هذا هو الدجال فلم تتمكن من قتله لأن الله قدر وقضى أن يقتله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بعد نزوله وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dia dajjal, nescaya takkan mampu engkau menamatkan riwayatnya wahai Umar. Kerana janji Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kisah Isa. Ni 25 Disember yang lalu ni kan, eloklah atau 25 Disember akan datanglah, elok jugalah kalau kita ajak kawan-kawan Kristian kita berbincang tentang Isa. Kerana Allah sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Tidaklah dia dibunuh dan tidaklah dia disalib, tetapi diserupakan. Dan dalam ayat yang lain kata Allah, barrafa'ahu Allah, bahkan Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis jelas menunjukkan bahawa Isa akan turun dengan missionnya, iaitu untuk menamatkan riwayat Dajjal la'natullahi alaihi. Jadi kata Nabi, kalau dialah Dajjal, dialah orangnya, kau takkan mampu untuk menamatkan riwayatnya. Dan kalau bukan dia, tak ada kebaikan untuk apabila engkau membunuhnya. Baik. Waqala Salim bin Abdullah, sami'tu Abdullah bin Umar yaqul. Dalam riwayat yang lain Nabi terus juga mencari, find out. Satu ketika, kalau saya baca ni nanti panjang masa, jadi saya ringkaskan. Satu ketika Nabi SAW dia nak mengendap
budak bernama Ibnu Sayyad ni, tiba-tiba mak kepada Ibnu Sayyad ni tadi nampak ada Muhammad, dia berseru daripada jauh, oh ni Muhammad. Dia nampak Nabi tengah mengendap. Kemudian kata Rasulullah, lau tarakathu bayyan, maknanya kata Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab yang menemani. Kali ini Ubay bin Ka'ab menemani Rasulullah. Kalaulah dia biarkan, nescaya dia kata akan nampak, akan terang beberapa tanda-tanda. Nabi ini dia suka membuat, maknanya menyelidik, kalau sesuatu itu tidak jelas. Baik. Kemudian dalam perbincangan yang lain nanti saya minta muslimin dan muslimat buat kajian lanjutan berkenaan dengan kisah Ibnu Sayyad sebelum saya buat kesimpulan. Kemudian dalam kisah yang lain, bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menceritakan dia bermusafir untuk menunaikan fardu haji dan umrah, dan dalam permusafiran tadi ada Ibnu Sayyad. Kalau dia kalau dia dajjal, mana dia boleh masuk Mekah? Madinah pun dia tak boleh masuk. Tapi cerita Nabi, kalau dah Nabi sebut Madinah tak boleh masuk, ni kenapa Nabi find out lagi? Yang disebutkan Madinah tu kawasan tanah haram. Tanah haram, Haramul Madani, kan dia ada sempadan dia, tanah haram Madinah tu. Not all over the Madinah tadi, dia ada sempadan tanah haram. Itu yang Dajjal tak boleh masuk. Gitu. Jadi Ibnu Sayyad ni dia duduk di luar kawasan tanah haram Madinah tu. Itu yang Nabi find out. Kalau dah dia dalam tu, of course lah dia bukan Dajjal. Jadi cerita dia daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia bermusafir bersama dengan remaja bernama Ibnu Sayyad ni tadi. Dia kata, "Ishrab Abu Sa'id." Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ni kerana dia meragukan identiti Ibnu Sayyad ni, dia bagi alasan, "Innal harra syadid wal laban ha ma bi illa anni akrah an ashrab an yadi." Dia kata, aku sebenarnya aku tak nak minum bila dia mempersilakan aku minum laban, air susu kambing yang dia perah dalam perjalanan tadi. Jadi dia bagi alasan, oh cuaca panas, susu pun panas, jadi tak elok aku minum. Terima kasihlah. Sebenarnya dia kata aku memang dah ada, tapi kerana aku ragu, takut dia ini Dajjal, maka aku tak nak minum. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, bila ni? 1400 tahun dulu, bukan baru kemarin. Maknanya sahabat ni dia concern dengan apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bila dia tengok Abu Sa'id Al-Khudri ni cuba menjauhkan dia pun kata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa aqim la yuladu lah. Wa qad taraktu waladi bil Madinah." Dia kata, wahai Abu Sa'id, bukankah kalau engkau ragu bahawa aku ni Dajjal, bukankah Nabi telah memberitahu? Punya dia tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Dajjal ni dia aqim, dia dia mandul, dia tak ada anak. Dia bukan soal dia tak kahwin. Macam istilah orang sekarang lah, kahwin dah, nikah belum. Astagfirullahalazim. Jadi Dajjal, kerana dia bukan ada akad nikah apa semua, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dia ikut ajaran Islam, tak. Dia adalah perhubungan, ada perhubungan, tapi dia kata Nabi dia aqim, dia mandul. Sedangkan aku ada anak, dia kata, dan aku tinggalkan anak. Punya dah kahwin. Yang dahulunya seorang remaja bernama Ibnu Sayyad ni tadi, aku ada anak dan aku tinggalkan di Madinah. Awalaysa qad qala Rasulullah la yadkhulul Madinah wa la Makkah wa qad aqbaltu minal Madinah wa ana uridu Makkah. Dia kata, sedangkan aku ni, bukankah aku ni daripada Madinah dalam perjalanan nak pergi ke Mekah?
Kata Abu Sa'id Al-Khudri, hatta kittu an a'dzurahu. Dia kata hampir aku bukan terpedaya, hampir aku okeylah, accept his word, sehingga akhirnya kata Ibn Sayyad, amma wallahi anni la'arifu mauliduhu wa aina huwa al-an, yani Dajjal. Adapun dia kata, kalau engkau nak tahu wahai Abu Sa'id, aku boleh beritahu, dia kata, di mana dia dilahirkan, dan di mana dia sekarang ini, wahai Abu Sa'id. Bila dia dengar begitu daripada Ibn Sayyad, apa jawapan Abu Sa'id Al-Khudri? Mula-mula tadi dia dah slow lah, okeylah ni, betul lah ni, dia bukan Dajjal. But then bila dia kata begitu, aku bagi tahu kau di mana dia lahir dan di mana dia sekarang. Lalu kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tabban laka sa'iral yawm, celakalah bagimu seluruh hidupmu buat hari ini. Hadis ini dalam dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim berkenaan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Baik, kemudian kesimpulan daripada Ibn Sayyad, was sahih anna Ibn Sayyad hadza laisa huwal masihud dajjal. Yang sahih, Ibn Sayyad ini bukan Masihud Dajjal, walakinahu dajjalun muhtalun min dhimni dajjalin. Tapi dia Dajjal juga, tapi bukan Dajjal yang hakiki, yang disebutkan oleh Nabi SAW kemunculan Dajjal yang mengaku mereka Nabi, yang menunjukkan mereka itu ada kuasa ghaib dan sebagainya, mengamalkan sihir, ilmu hitam. Jadi dia tergolong dalam golongan itu. Tapi untuk mengatakan dialah Dajjal, kesimpulannya adalah tidak benar. Baik, kalau begitu di mana Dajjal? Baik, sebelum kita tengok di mana Dajjal, wallahu alam, kita tengok al-ahaditsu dallatu ala anna khuruj ad-dajjal. 7.5 saya cuba 7.5 untuk saya simpulkan, walaupun agak panjang tapi saya simpulkan. Disebutkan ini kerana kita biasa membincangkan tentang Dajjal dan mengaitkan dengan Bermuda Triangle. And why Bermuda Triangle? Who said that Dajjal ada di Bermuda Triangle? Baik, hadis berkenaan dengan Dajjal. Baik, inna sa'at, kata Nabi SAW, hadis riwayatkan daripada Hudzaifah ibnu Asid Al-Ghifari, bahawa Nabi SAW bersabda, inna sa'ata la taqumu hatta takuna 10 ayat. Kata Nabi SAW menghitung bahawa kiamat takkan berlaku sehingga berlaku 10 perkara. Antaranya kata Nabi ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu'us syams. Jadi Nabi menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kebanyakannya dalam Sahih Bukhari dan Muslim berkenaan dengan Dajjal. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "Salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat aw kasabat fi imaniha khairan." 3 perkara bila dia berlaku, bila dia keluar, maka tidak akan bermanfaat lagi keimanan pada ketika itu kerana sudah terlambat. Kalau seandainya sebelumnya orang itu tidak beriman, manusia itu tidak beriman. Tulu'us syams min maghribiha, bila matahari telah muncul, terbit dari barat, dan munculnya Dajjal, dan begitu juga binatang dabbatul ard. Baik, ad-dajjal akbaru fitnatin mawjudatin ala dhahril ardi ala al-itlaq. Maksudnya Dajjal ni adalah fitnah yang terbesar bagi umat manusia. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru min ad-dajjal wa fi riwayat amrun akbaru min ad-dajjal. Dia kata tak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu perkara yang lebih dahsyat daripada perkara berkenaan dengan Dajjal sejak daripada zaman Adam alaihi salatu wassalam. Baik,
saya baca satu hadis lagi daripada An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghairat dajjali akhwafuni alaikum. In yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Wa in yakhruj wa lastu fikum famru'un hajijun nafsu. Wallahu khalifati ala kulli muslim." Dia kata selain daripada Dajjal, tidaklah menakutkan aku. Tak ada yang paling menakutkan aku yang akan berlaku ke atas ke atas kamu sekalian, melainkan Dajjal. Kalau seandainya Dajjal muncul di zaman di zamanku, maka akulah yang akan berhujah dengannya. Tapi kalau seandainya Dajjal itu muncul tidak di zamanku, wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai pembela ke atas setiap muslim, sebagai pembela menggantikan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita, justru itu kita perlu meneliti hadis-hadis berkenaan dengan Dajjal ini tadi. Baik. Seterusnya saya tengok hadis berkenaan dengan kemunculan atau tempat munculnya Dajjal. An Abi Bakr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah ditolak hadis ni sebab hadis ni diriwayatkan oleh Abu Bakar. Kan Abu Bakar tu musuh ketat dia. Kan? Dia pula bapa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Bakar meriwayatkan hadis ni. Apa dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dalam Sahih At-Tirmidzi, bahawa Dajjal, anna Dajjal yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Bahawa Dajjal ni dia keluar dari sebelah bumi sebelah timur. Sama aja macam Mahdi. Dari sebelah timur, tempat yang sama ke? Sama-sama keluar ke? Yang pastinya kalau boleh kita katakan sebagai kronologi, Mahdi muncul dulu. After Mahdi, Dajjal, and then turunnya Isa alaihi salatu wassalam, di mana Isa akan satu ketika solat di belakang Mahdi. Bila Mahdi nampak Isa, Mahdi akan beri laluan, tapi kata Isa, sallu bin nas, salli bin nas, maknanya kau jadi imam. Itu petunjuk bahawa kalau Kristian mengaku mereka bernabikan Isa alaihi salatu wassalam, maka hadis ini boleh kita jadikan hujjah bahawa Isa akan solat di belakang, dalam saf yang imamnya adalah daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Muhammad ibn Abdullah, iaitu Al-Mahdi tadi yang disebutkan. So then tunggu apa lagi? Masuklah Islam. Begitu. Baik. Jadi kata Nabi, Dajjal dia muncul di sebelah timur. Tempatnya di mana? Yuqalu laha Khurasan. Orang Iran jangan marah. Sebab Nabi kata Khurasan. Di Iran ada tempat nama Khurasan. But then disimpulkan oleh para ulama, ini bukan nak ambil hati orang Iran, marah orang Iran, bukan kerana nak mengambil hati just to please Iranian, no. Tapi kesimpulan para ulama, dia kalau tengok peta, dia menunjukkan Khurasan ni tadi, peta dia begini, kecil, kalau boleh rujuk peta lah. Khurasan tu dibulatkan, iaitu di antara Iraq, di antara kawasan itulah, kawasan dipanggil apa? Bukan Timur Tengah, bukan Middle East, dipanggil apa? Bahagian Pakistan, India, kemudian pergi kepada Iran, Iraq, kawasan itu, dan dia menghampiri kawasan Syria, kawasan Syam, dia kawasan itu. Sebab itu dia bulatkan begitu. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattabi'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraq. Sekali lagi ini menjadi satu perbincangan. Bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan jadi pengikut dia adalah kaum yang matanya sepet dan muka dia bulat.
Semua orang tengok, ni Cina ni, ini Mongolia ni, macam juga bila orang sebut tentang Ya'juj dan Ma'juj, ni daripada Mongolia, kan? Itu yang Mongolia kena bom. Na'udzubillahi min dzalik, kan? Maknanya kita tak boleh simply begitu saja buat kesimpulan bila Nabi SAW menyebutkan begitu, tapi ini sebagai satu indikator. Kerana Nabi SAW menyatakan begini bukan based on interest nak menaikkan bangsa Arab. No, nothing, no such thing. Tapi ini adalah khabaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak disebutkan secara spesifik tahun bila, siapa nama dia, macam nama Mahdi tadi, tapi Nabi SAW menyebutkan berkenaan dengan Khurasan ni tadi. Walaupun kita kata dia Khurasan ni satu tempat di Iran, akan tetapi disimpulkan oleh para ulama. Baik, macam mana dengan Bermuda pula? Saya InsyaAllah saya cuba ringkaskan cerita ni, iaitu riwayat daripada Amir bin Sharhabil Al-Sya'bi, bahawa dia bertanya kepada Fatimah binti Qais berkenaan dengan perkhabaran Nabi SAW, because they absent semasa Nabi SAW memberitahu peristiwa tentang Dajjal ni tadi. Selepas solat, Nabi SAW menghimpunkan para sahabat. Ini bukan solat Jumaat, tapi bila Nabi memanggil para sahabat dia selepas solat, kan, tidaklah menjadi satu kesukaran untuk Nabi menghimpunkan para sahabatnya. Yang susahnya kita nak kumpul orang macam solat Jumaat, dia nak kena ada event baru boleh ramai masjid dan surau penuh. Tapi Nabi SAW bila selepas waktu solat, maknanya dengan kedatangan para sahabat yang ramai, maka Nabi SAW akan menjelaskan satu perkara. Inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbah. Nabi memulakan bicara. Kata Nabi SAW, aku kumpulkan kalian bukannya nak membuat nak bagi-bagikan harta rampasan perang ataupun nak memberitahu kalian tentang ancaman musuh. Walakin jama'tukum li anna Tamim ad-Dari. Aku bagi tahu satu cerita yang disampaikan oleh Tamim ad-Dari. Ini pun jadi satu rujukan. Jadi satu rujukan berkenaan dengan cerita Dajjal ini tadi, iaitu seorang lelaki Arab yang dahulunya beragama Nasrani, kemudian dia masuk Islam, dan kemudian dia bercerita bahawa satu ketika dia menaiki kapal, bermusafir di lautan. Kemudian dia kata, di atas kapal tu ada salasina rajulan min Lakhmin wa Juzam, iaitu kabilah daripada Lakhm dan Juzam turut serta di atas kapal tadi. Kemudian dia kata, kami dipukul ombak gelombang sehingga kami terdampar di satu pulau. Dan bila kami terdampar di situ, tiba-tiba kami masuk dalam pulau tu, kami jumpa dengan satu binatang. Disebut di sini binatang. Binatang tu bulu dia semua penuh, sehingga tak tahu mana depan mana belakang. Wailak ma'ant, mereka pun berteriak, kan, celakalah dikau. Siapa? Tu dia jawab, anal jassasa, aku jassasa. Apa jassasa? Dia kata, wahai sekalian, wahai sekalian manusia, pergilah masuk ke dalam dir. Dir ni maknanya masuk ke dalam lagi. Kalian akan berjumpa dengan seorang lelaki. Ringkasnya, bila masuk ke dalam tu, maka betul-betul jumpa dengan seorang lelaki yang tubuhnya besar, dan dia dalam keadaan dirantai. Lepas tu mereka bertanya, siapa dia? Dia kata, keringkasannya di sini, beritahu dulu siapa kalian. Lalu kata mereka, iaitu rombongan Tamim ad-Dari ini tadi,
nahnu unasun minal Arab rakibna fi safinatin bahriyah fasadafna al-bahra hina اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعب لا يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقال أنا الجساس. Simpulannya dia kata kami, dia cerita baliklah, terdampar di pulau ni selepas bulan, lalu kami jumpa binatang tadi, dan binatang tadi suruh kami berjumpa dengan baik. Kemudian kata insan ni tadi yang sedang dirantai ni tadi, yang sedang berantai ni tadi, beritahu tentang Nakhli Baisan. Baisan ni itu kawasan kawasan tasik besar, border dia Syria, Palestin atau Israel lah, tentang itu dia. Lalu mereka tanya, berkenaan dengan apa engkau nak tahu tentang air dia? Adakah dia sudah semakin surut? Lalu kata mereka, air dia sudah semakin surut. Baik, dia tanya lagi, iaitu orang yang dikatakan Dajjal ini tadi, dia tanya lagi tentang apa? Beberapa soalan. Hal fil aini ma? Ini tadilah berkenaan dengan ini tadi. Kemudian dia tanya lagi berkenaan tentang summa qad qala akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'al. Beritahu aku tentang berita seorang nabi kepada golongan yang ummiyin, adakah dia sudah muncul? Qalu qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Lalu kata mereka jawab, dia sudah muncul di Mekah dan dia sekarang sudah berada di Yathrib, di Madinah lah. Qala aqatalahu al-Arab, adakah Arab memeranginya? Lalu mereka jawab, ya. Kaifa sana'a bihim annahu qad dhahara ala man yalihi min al-Arab wa ata'u. Macam mana pula keadaan dia dengan Arab ni tadi? Lalu mereka jawab, ada di kalangan Arab yang sudah menjadi pengikutnya, pendukung setianya, para sahabatnya. Qala lahum qad kana dhalik. Sudah begitukah keadaannya? Orang ni tanya. Mereka jawab, na'am. Ama inna dhaka khairun lahum an yati'uhu wa inni mukhbirukum anni. Dia kata, now, dia kata, I would like to say that better for you all to follow him, because dia kata, kenapa? Aku nak bagi tahu, inni anal masih, sungguhnya aku ini adalah Masih. Wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj. Dia kata sudah tiba hampir masa, bila 1400 tahun dulu, sudah tiba hampir masa untuk aku keluar. Fa akhruju fa asiru fil ardi fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 lailah ghaira Makkah wa Taif. Melainkan dia kata, bila aku dapat keizinan untuk aku lepas daripada ni tadi, daripada kurungan ni tadi, maka aku akan pergi ke semua tempat di seluruh muka bumi kecuali Makkah dan Madinah, dan tempohnya adalah selama 40 hari. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma, dan kedua-duanya diharamkan ke atas aku, iaitu Makkah dan Madinah, kerana ada malaikat yang sentiasa menghunus pedang bagi menghalangku daripada memasukinya. Kemudian Nabi SAW dengan menceritakan perkara ini tadi, Nabi hentakkan tongkat. Nabi kan ada tongkat dia hentakkan 3 kali. Hadhihi Taibah, hadhihi Taibah, hadhihi Taibah, kata Nabi SAW. Ala hal kuntu haddastukum dhalik. Kata Nabi, this is Taibah, this is Taibah, this is Taibah. Ini Madinah. Kata Nabi SAW, bukankah Nabi hentak tu bukan nak bagi tahu sahabat dia jangan mengantuk, tak. Sahabat dia tak mengantuk bila dengar Nabi SAW. Tapi Nabi nak menegaskan pentingnya berita tentang Dajjal. Bukankah aku telah memberitahu kalian? Maknanya before that Nabi telah menerangkan sifat-sifat Dajjal, kedatangannya,
masa lama dia berada di atas muka bumi ni. Kemudian bila datang hadis ni daripada seorang yang asalnya Nasrani yang tidak bersalah, cuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesimpulannya lah, fa innahu a'jabani hadithu Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu. Sungguhnya aku, dia kata, impressed dengan apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari kerana dia sama dengan apa yang aku sampaikan berkenaan dengan Dajjal. Ala innahu fi bahri Syam, ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada di laut Syam. Syam di mana? Syam ni Syria, sebelah sana, kata Nabi. Nabi tunjuk sebelah timur. La bal min qibalil masyriq ma huwa, min qibalil masyriqi ma huwa, min qibalil masyriqi ma huwa. Maknanya dia berada di sebelah timur. Jadi wallahu a'lam berkenaan dengan Bermuda Triangle ni, cuma disimpulkan oleh Dr. Syekh Muhammad Al-Arifi di sini, berlakunya kejadian Bermuda Triangle ni tadi something to do with magnetic area, ataupun dia ada kaitannya dengan pergerakan bawah tanah yang menimbulkan gelombang yang kuat. Maknanya tak ada satu hadis pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan specifically Bermuda Triangle. Tapi dia menunjukkan di sebelah timur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadi dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini agar kita menghafaz suratul Kahfi dan mengamalkan. Kalau tak boleh nak hafaz semua, jadi kata Nabi, bidayah atau awal surah Al-Kahfi, iaitu daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-10, daripada alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kan ada hukum saktah situ, iaitu kita tak boleh berhenti. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja, tarik nafas tak boleh. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira, kena sambung begitu. Hukum saktah pada hukum tajwid lah, sampai pada ayat yang ke-10 yang ujungnya wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebutkan man hafiza 10 ayatin min suratil Kahfi asiman min fitnatil dajjal. Siapa menghafaz 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, dia selamat daripada fitnah dajjal. Dan lagi doa selepas tahiyat, iaitu kita tambahkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Kalau ada terkasar bahasa, mohon berbanyak kemaafan. Selamat mengkaji tentang dajjal, dan selamat membuat persiapan untuk hari kiamat, dan selamat membuat persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada terkasar bahasa, mohon banyak kemaafan. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, saya janji 10 minit tapi lewat.